Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kami. Saya Aisyah. Saya Dalila. Dari Shahnas Interiors. Okey, jadi Dalila, hari ini kita akan kupas lagi another topik ID, iaitu tentang kesalahan tuan rumah dalam mengubah suai rumah. Jadi apa dia? First point saya ialah saya boleh cakap tentang kesilapan melantik pereka hiasan dalaman. Sebabnya tak semua pereka hiasan dalaman tu sesuai dengan kehendak kita tau. Betul. Jadi sebagai tuan rumah, first kena pastikan you lantik pereka hiasan dalaman yang telus. Aku maksud telus tu yang you boleh percaya, yang jujur dan amanah. Sebabnya mungkin ada pereka hiasan dalaman yang akan markup kos dari sudut barangan tau. Sedangkan kita perlu beri harga tu berdasarkan cost label. Bukanlah kita markupkan barang-barang yang kita gunakan tu. Betul. Ada orang memang dia akan charge dekat situ, tapi pada saya tu ethically wrong lah sebenarnya. Kemudian kita kena pastikan pilih pereka hiasan dalaman yang baik lah kita cakap. Yang baik maksudnya yang dapat memastikan practicality and technicality rumah you tu adalah tercapai lah. Maksudnya dapat memastikan rumah tuan-tuan dan puan-puan tu siap seperti yang tuan-tuan dan puan-puan nak, dan pastikan dapat digunakan dengan baik. Sebab kadang-kadang rumah tu dah siap cantik tapi tak dapat digunakan dengan baik, tak last long. Jadi tu akan bagi kekecewaan selepas rumah dah siap. Kalau tak nak benda perkara macam tu jadi, pastikan pilih pereka hiasan dalaman yang sesuai. Okey. Paling penting dia memahami. Itu betul. Itu sangat betul. Ya. Sebab tu kita kena cari, tuan-tuan dan puan-puan perlu cari pereka hiasan dalaman yang bersesuaian dengan kehendak. Betul. Sebab tak semua designer boleh faham. Jadi tuan-tuan dan puan-puan lebih baik cari designer yang senang communicate dan senang memahami apa yang tuan-tuan dan puan-puan nak. Sebab sometimes they cannot translate your ideas into design. So perkara macam ni nanti tak sedap lah kan, sebab tuan-tuan dan puan-puan tak dapat apa yang tuan-tuan dan puan-puan imagine. Maksudnya nanti designer tu pun tak dapat realisasikan rumah impian tuan-tuan dan puan-puan. Jadi penting untuk cari designer yang dapat faham isi hati tuan-tuan dan puan-puan, pemikiran tuan-tuan dan puan-puan macam mana. Jadi ini antara kesalahan yang possible untuk dilakukan lah oleh tuan-tuan dan puan-puan. Betul. Okey, saya nak share tips sikit. Okey, apa tu? Sepanjang rumah tu under construction rumah kita, pastikan tuan-tuan dan puan-puan sometimes kena visit your site juga. Kadang-kala. Sebabnya tuan-tuan dan puan-puan perlu check betul ke macam ni tuan-tuan dan puan-puan nak, sebab takut kadang-kadang ada salah. So that's why penting lah untuk you buat site visit juga ke rumah you sendiri. So at least kita kena check lah kan. Kita kena pantau juga dia punya, orang cakap stage dia tu betul ke tak, betul kan? Ikut on track ke tak. Yes. Okay, so point yang kedua Aisyah, saya adalah nak buat semua dan sekaligus. Macam mana tu? Maksudnya kat situ kita nak, orang cakap kadang-kadang ni orang, terutamanya orang yang nak masuk rumah baru lah sebenarnya. Masing-masing kalau kita pun excited kan. So kalau boleh nak semua dalam skrip mata tu semua cantik. So kat sini dia akan ada kesalahan yang kemungkinan tuan rumah akan buat dengan memilih terlalu banyak kontraktor. So sebab dia nak orang cakap nak jadikan cepat. Semua tu cepat, jadi dia banyak kontraktor kat situ. So bila dah banyak, terlalu banyak, dia punya konsep dah tak sama kat situ tau. And dia punya, orang cakap, kerja pun dah tak sama. Kan? Quality of work tu lah. Yes. Sebab bila banyak sangat tangan yang sentuh, memang akan jadi cacat marble sebenarnya. Even sometimes pernah terjadi ke kita punya past clients, bila ada masalah, bila tuan-tuan dan puan-puan hire few contractors untuk kerja ceiling orang lain, kerja lantai orang lain, kerja dinding orang lain, nak pasang TV kabinet orang lain, banyak sangat melibatkan contractors. Bila ada satu masalah yang kontraktor ceiling tadi buat, tiba-tiba kontraktor yang buat dinding tadi dipersalahkan. Jadi ni akan affect relationship pula. Kita tak nak kan macam tu, affect kita punya silaturahim. Tak nak. Yang paling penting yang sebenarnya tuan rumah tak nampak adalah kos sebenarnya akan lebih tinggi. Betul. Sebab dia bukan seorang, bukan satu kontraktor je yang akan uruskan. So dia terlalu banyak, and kos tu kemungkinan akan tinggi daripada yang sepatutnya. Sebabnya bila kita buat semua kerja dalam satu kontraktor,
Kontrak tu dah boleh consider tau mana yang dia boleh turunkan harga disebabkan kita buat banyak kerja dengan dia. Okay. So kalau tuan-tuan dan puan-puan ambil satu kerja tu orang lain orang, satu kerja tu dia orang kadang markup. Jadi banyak sebenarnya duit dah terhabis dekat situ tanpa sedar. Betul.